الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya 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 Allah, 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 Allah ya Allah. Allah, Allah, Allah ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita sekali lagi dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah kita menyambung kembali dalam kitab Fiqhul Ibadat, di mana kita telah sampai di muka surat 317. Pelajaran kita semalam, kita telah membicarakan daripada perkara darah nifas. Dan kita dah katakan darah nifas itu ialah darah yang menyusuli kelahiran seorang bayi. Jadi apabila seorang ibu melahirkan anak, darah yang mengikutinya itu darah nifas. Dan apabila seseorang wanita itu bila keluar darah nifas, maka dia haram solat, haram berpuasa, dan tak boleh bercampur suami isteri, samalah seperti perempuan haid. Dan sependek-pendeknya darah nifas, keluarnya sekali saja, seketul, sependek-pendeknya, dan sepanjang-panjangnya ialah 60 hari. Tapi biasanya 40 hari. Itulah darah nifas, ya. Ya, kalau sekiranya darah nifas itu dia setelah berhenti dan kemudian keluar lagi darah, antara dia berhenti dengan keluar lagi darah, kalau 15 hari suci, maka darah yang kedua itu ialah darah haid. Tapi kalau sekiranya tak sampailah 15 hari antara berhenti darah nifas dengan keluar lagi darah, kalau dalam lingkungan 60 hari, itu dikira darah nifas. Umpama lepas 5 hari keluar lagi darah. Tapi kalau sekiranya darah itu keluarnya selepas 60 hari, ya, dapat 60 hari, lepas 5 hari suci, kemudian keluar lagi darah, itu bukan darah haid, tapi itu darah sakit ataupun istihadah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan dalam pelajaran kita semalam. Hari ini kita menyambung lagi di muka surat 317, di mana sama-sama kita membacakan Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ke semua ahli keluarga baginda yang kita kasihi, dan ke semua para sahabat-sahabat baginda yang kita redai, dan demikian juga sekalian para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampailah kepada guru kita iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, kedua mereka yang masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan usia mereka berdua dalam sihat walafiat dan lindungi daripada segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah merahmati sekalian rohnya para guru-guru kita dan masyayikh kita, dan semoga Allah Ta'ala meninggikan darjat-darjat mereka dan melimpahkan berkah ilmu mereka kepada kita dengan niatnya tersebut. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, muka surat 317, perkara yang ketujuh, masa kehamilan. Jadi apabila kita bicarakan tentang nifas, darah yang keluar setelah melahirkan anak. Jadi kalau seorang wanita tu dia mengandung, maka berapa lamakah masa dia mengandung atau masa dia hamil? Itulah kata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'anallahu bikum fid darani amin. Dia terbagi pada 3 bahagian.
Pertama, masa kehamilan terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, masa kehamilan yang paling singkat, yang paling pendek sekali, 6 bulan. Okay. Jadi kalau sekiranya kurang dari 6 bulan, maka maknanya itu anak itu bukanlah seperti mana yang kita sangka anak kita. Umpamanya, seorang wanita bernikah 1 Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, 6 bulan. Kemudian akhir Jun ataupun pada awalnya bulan Julai, dia pun melahirkan anak. Okey, kita boleh terima itu anaknya. Kerana kita dah kata paling singkat mengandung ialah 6 bulan. Tapi kalau dia baru kahwin 4 bulan, ya, bulan Januari, Februari, Mac, April. Ya, Januari, Februari, Mac, April. Dan 4 bulan. Bulan Mei, awal bulan Mei dia pun melahirkan anak. Ini anak siapa ni? Engkau kahwin baru Januari. Ini dia baru 4 bulan dah lahirkan anak. Jadi ini bukan anak dia. Maksudnya anak ni anak luar nikah. Maknanya dia sudah melakukan hubungan dengan lelaki mana atau lelaki yang sama, kemudian mengandung sebelum nikah. Jadi masalah orang perempuan yang melakukan hubungan yang sebelum nikah kemudian mengandung. Kemudian anak itu dia mengandung dan lahirlah selepas nikah. Apakah boleh dibinkan kepada bapa yang baru dia kahwin? Jawapannya tak boleh. Sebab pertama, kita tidak tahu bapa dia siapa sebenarnya. Mungkin dia kata, dia perempuan tu bercakap bohong. Dia kata dengan lelaki ni aku kahwin, tapi mungkin tidak. Allah Alam. Sebab tu dia tak boleh dibinkan kepada bapa ataupun pada suami yang perempuan tu baru nikah, yang di mana anak itu lahir 4 bulan lepas nikah. Jadi itu dia punya hukum dia je. Jadi tak boleh dibinkan kepada nama bapa yang dia baru nikah. Kenapa 6 bulan? Kerana ini berdasarkan kepada ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra wa fisaluhu fi amain. Artinya, dan mengandungnya sampai menyapih. Menyapih itu mana sampai dia selesai dia menyusu, adalah 30 bulan. 30 bulan. Jadi daripada mula dia mengandung, dia lahirkan anak, dan sampai dia selesai menyusu ialah 30 bulan. Dalam ayat yang lain, dan menyapihnya, menyapih mana selesai menyusukan anak dalam 2 tahun, di mana 24 bulan. Ini ayat Quran. Jadi maknanya ayat Quran menggambarkan anak yang mula dia kandung, sampai dia lahirkan, sampai dia menyusu, sampai tamat tempoh susuan ialah 30 bulan. Tamat tempoh susuan tu maknanya 2 tahun. Sebab dalam Quran menyebutkan wa fisaluhu fi amain, dan dia selesai daripada tempoh menyusu 2 tahun. Ada juga budak lepas 2 tahun pun menyusu lagi. Itu perkara yang kita kata lain lah, yang tak terbiasa. Tapi yang terbiasa 2 tahun. Jadi kalau sekiranya 30 bulan 24 tolak 2 tahun menyusu, maknanya 24 bulan menyusu. Jadi daripada 3 bulan tinggal berapa bulan mengandung? 6 bulan. Jadi sebab tu ulama bersetuju sekurang-kurang perempuan tu mengandung ialah 6 bulan. Tapi ustaz dia kahwin betul-betul, dia lepas kahwin 1 Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, 6 bulan. Julai terus melahirkan anak. Itu memang anak dia lah, pasal dah cukup sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Wah, cepatnya. Itu orang panggil bunting pelamin lah. Makna baru naik pelamin dah mengandung. Alhamdulillah, itu rezeki dia. Ya. Jadi itu dia, masa mengandung. Yang kedua, masa mengandung yang paling lama. Yang paling lama 4 bulan. 4 tahun, Masya Allah, 4 tahun. Ada juga sebahagian riwayat mengatakan bahawa ibunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengandungkan Imam Syafi'i 4 tahun. Kalau ikut daripada segi hukum akal, pakar-pakar perubatan mengatakan kalau anak tu dah lama sangat pun tak berjadi bahaya. Tetapi Imam Syafi'i itu makin lama makin bijak dia. Pintar dia. Dia develop lebih. Dalam perut ibu dia sudah develop dia punya akal fikiran. Sebab tu dia keluar tu dia pintar. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dikatakan, Allah alam betul tak betul, dikatakan Imam Syafi'i dikandungi oleh ibunya 4 tahun. Sebab itulah disebutkan sini paling maksimum seorang ibu mengandung 4 tahun.
Masa sedangnya, mana yang normal, yang biasa-biasa lah, average kehamilan tu ialah 9 bulan. Itu biasalah kita tahu. 9 bulan 10 hari ya. Janin terbentuk susunan tubuhnya pada bulan keempat dari masa kehamilan. Jadi janin itu lepas umur 4 bulan dalam kandungan, barulah dia bentuk tubuh badan dia, kaki tangan dia, kepala ya. Jadi 40 hari pertama, maka dia daripada setitis air mani bertukar menjadi segumpal darah. Kemudian daripada 40 hari yang kedua, iaitu daripada segumpal darah bertukar menjadi seketul daging. 40 hari yang ketiga, maka lepas seketul daging, dia jadilah manusia dan ditiupkan roh. Jadi kalau 40 hari kali 3 berapa hari? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 1 bulan 30 hari. Jadi kalau sekira 120 hari, 4 bulan. Jadi maknanya seseorang baby yang dalam kandungan ibunya, umurnya 4 bulan, dia akan dibentuk menjadi tubuh manusia. Dan ditiupkan roh dalam dia. Dan diberikan dia, dituliskan bagi dia ajal, maut, rezeki, jodoh, semua, segala-galanya. Dituliskan dalam masa dia umur 4 bulan. Ya. Jadi itulah yang disebutkan oleh syair Al-Imam Ibn Ruslan, Allahu Alam. Kita berpindah di muka surat sebelah 318. Al-Kisah. Al-Kisah ni maknanya satu kisah yang pelik-pelik lah. Mungkin betul, mungkin tak betul, Allahu Alam. Tapi dikutip dari buku tulis Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ini ulama besar Hadramaut ni. Ya. Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau merangkumkannya dalam kitabnya Al-Qawlul Haq fi Amadil Hamlil Muhaqqaq. Perkataan yang benar dalam membicarakan tentang jumlah masa kehamilan. Jadi jumlah masa kehamilan tu qaul yang hak, yang benar. Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Mustafa, karyanya Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Mustafa bin Abdul Qadir Al-Alawi Asy-Syanqiti, beliau menjelaskan tentang kejadian dari beberapa wanita yang masa kehamilan bayi dalam kandungan lebih dari ukuran normalnya. Lebih daripada normal. Normal kita kata 9 bulan. Pertama, seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Abdun, hamil atas anaknya yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad selama 12 tahun. Masya Allah. 12 tahun. Dan ini terjadi pada tahun 1370 Hijrah. Oh, lama lah ya. Kita dah 1440. Jadi lebih kurang dah 70 tahun dulu, Masya Allah. Dan yang kedua, seorang perempuan yang bernama Khadijah binti A'la Buyut, hamil atas anaknya yang bernama Muhammad Al-Mukhtar bin Abdul Muallim selama 12 tahun juga. Masya Allah, 12 tahun dia mengandung. Dan ini juga terjadi tahun yang sama, 1370 Hijrah. Dan majalah Saudi, yang ketiga majalah Saudi bulan Ramadan tahun 1369 Hijrah, menceritakan perempuan hamil dengan janin dalam perutnya selama 20 tahun. Masya Allah. Dia mengira berbenjolan dalam perut perempuan yang mengandung ni. Dia ingat perut dia tu, duk gemuk tu ada benjolan dalam perutnya. Dan setelah dioperasi, ternyata didapatkan bayi yang telah dia menetap dalam perutnya selama 20 tahun. 20 tahun perut aku ni duk gemuk saja, apa hal ni? Jadi masa tu mungkin dia tak ada kita kata pergi scanning ya. Ni dia dekat ke badui-badui kan, padang pasir, mana nak scan ke hospital, tak ada. Jadi tunggulah. Tapi bila dah 20 tahun, pergilah operation keluar dia ada baby pula. Masya Allah ya. Itu perkara yang ganjil-ganjil lah ya. Ini sebagai maklumat tambahan, dia bukan sebagai ukuran ya. Selesai kita daripada masalah darah nifas, masuk kita pada pelajaran hari ini di muka surat 319, darah istihadah. Definisi istihadah. Istihadah menurut bahasa adalah meluap. Itu dari segi bahasa, meluap, dia keluar, meluap. Ya, itu dari segi bahasa. Menurut syariat, ia adalah darah yang keluar lebih dari masa haid dan nifas. Darah yang keluar lebih dari tempoh maksimum haid. Haid maksimum 15 hari. Keluar lagi darah lepas 15 hari. Itu istihadah. Nifas maksimum 60 hari. Lepas 60 hari keluar lagi darah. Itu darah nifas. Itulah dia tuan-tuan ya. Faedah. Perbezaan antara lafaz istihadah dan mustahadah.
Istihadah iaitu nama darah yang keluar. Mustahadah ialah nama perempuan yang mengeluarkan darah istihadah. Itu dia punya nama perbuatan dengan nama orang yang membuatnya. Bukan dia buatlah, tapi yang berlaku pada diri dia. Itu di muka surat 319 ya. 319 darah istihadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat yang bernama Fatimah binti Abi Hubeish. Katanya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubeish datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku dalam keadaan istihadah, maka aku tidak dapat bersuci. Apakah aku tidak wajib solat?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya itu hanya keringat." Keringat tu perlulah, bukan darah haid. Jika nanti datang darah haid, maka tinggalkanlah salat. Dan jika telah suci, berhenti darah, maka beristinjaklah dan mandi, kemudian salatlah kamu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Daripada hadis ini secara rambang mengatakan perempuan istihadah wajib salat. Mana dia bukan haid. Itu Nabi dah sebut tadi. Lepas habis tempoh haid, dia mandi dan kemudian dia dirikan salat. Itulah dia hukumnya perempuan istihadah. Secara detail akan kita bincangkan sekarang ya. Bentuk gambaran istihadah. Istihadah ni ada macam-macam gambaran ya. Gambaran tu apa? Maksudnya macam-macam contoh. Ya, yang akan kita sebutkan. Pertama, mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah artinya iaitu adalah darah yang pertama kali keluar. Ini perempuan anak dara, anak gadis, baru kali pertama keluar darah. Darah tu darah haid lah. Dari seorang perempuan dan tidak pernah keluar darah haid sebelumnya. Mumayyizah artinya adalah darah yang keluar dengan dua sifat atau dua macam warna. Yang salah satu dari warnanya kuat, seperti warna hitam. Hitam, gelap. Dan satu lagi warnanya lemah, seperti warna merah. Jadi darah haid ini dia ada beza dengan darah biasa. Darah biasa warna merah. Merah macam kita kata cerah. Ya, tetapi kalau darah haid, dia darahnya gelap. Ya, hitam. Itu namanya darah haid. Jadi kalau perempuan tu kali pertama dia keluar datang haid, dan kemudian dia pula dapat membezakan antara darah haid dengan bukan haid, kerana darah haid tu dia nampak, oh ni gelap, hitam ni. Ini darah haid. Oh ini bukan darah haid, ini warna merah, cerah. Jadi dia dapat beza dengan membezakan antara dua sifat darah. Hukumnya macam mana? Yang warna darahnya kuat adalah darah haid, sedangkan yang warna darahnya lemah adalah darah istihadah. Jadi kalau macam tu, kalau perempuan tu dia mengenal perbezaan warna darah haid dengan darah yang bukan haid, jadi dia tengok, oh ini darah ni hitam ni, dah 5 hari dah ni, aku dalam haid ni. Besok pula, darah ni cerah lah, terang. Ini bukan darah haid, ini darah istihadah ya. Jadi itu dia tuan-tuan. Contoh, seorang perempuan berkata, aku melihat darah yang untuk yang pertama kalinya selama 20 hari secara bersambung. Ini sebagai contoh lah. Satu orang perempuan kata, saya ustaz dah datang keluar darah ni dah 20 hari dah. Ya. 3 hari warnanya kuat, maknanya warna hitam, gelap. Dan 17 hari warnanya lemah, maknanya merah kemerah-merahan saja. Merah cerah. Dari contoh di atas dapat diketahui bahawa haid dia ialah 3 hari dan yang istihadah dia 17 hari. Itu kalau dia dapat membezakan dua jenis darah itu. Kalau dapat, kalau tak dapat, kita pergi pada contoh lain lagi ya. Agar dapat faedah, agar dapat menggunakan hukum yang warna darahnya kuat adalah darah haid, sedangkan yang warna darahnya yang lemah adalah darah istihadah, iaitu jika syarat-syarat tamyiz. Tamyiz itu maknanya syarat-syarat membezakan. Itu makna tamyiz. Tamyiz itu membezakan. Telah terpenuhi, maknanya dia dapat memenuhi 4 syarat.
Empat syarat ni kalau dia penuhi, dia dapat bezakan antara darah yang kita katakan haid dan istihadah, barulah dia boleh gunakan kaedah tersebut, garis panduan tersebut. Apa tu dia 4 syarat haid? 4 syarat untuk kita gunakan kaedah membezakan warna darah. Pertama, darah yang warnanya kuat tidak kurang masanya dari sehari semalam. Darah yang kuat tu maknanya apa? Darah haid. Jadi kita dah kata darah haid paling kurang dalam mazhab Syafi'i 24 jam. Jadi maknanya syarat pertama, darah yang warnanya gelap tu, yang kau tahu beza dia ini warna darah haid, jangan kurang daripada 24 jam. Itu syarat pertama. Syarat kedua, darah yang warnanya kuat tidak lebih masih dari 15 hari. Itu kita dah sebut. Maksimum darah haid ialah 15 hari. Jadi kalau sekiranya darah perempuan itu dia keluar sampailah 20 hari, 20 hari ni bukan dia ni, maksimum 15 hari saja. Sebab kita dah cakap bahawa darah haid maksimum 15 hari. Dan yang ketiga, syarat ketiga, darah yang warnanya lemah tidak kurang masanya 15 hari. Jadi kalau darah yang lemah tu makna darah yang warna cerah. Itu menunjukkan dia istihadah. Itu menunjukkan dia dalam suci. Nah, kita dah kata suci wanita daripada satu haid ke satu haid, di tengah-tengah suci, minimum suci ialah 15 hari. Jadi diletakkan syarat sini. Darah yang warnanya lemah tidak kurang masanya 15 hari. Jadi kalau kurang 15 hari itu belum suci lagi. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kalau darah itu keluar lemah warnanya tak pekat lah ya. Itu darah istihadah. Dan tapi syarat ni jangan kurang pada 15 hari. Dan darah yang warnanya lemah keluarnya harus secara bersambung. Maknanya darah istihadah tu mestilah bersambung ya. Kalau tak bersambung, kalau dia stop, kalau stop tak apalah. Memanglah wanita bersih dia tak keluar darah. Tapi kalau keluar darah, maknanya dia masih dalam istihadah ya. Itu dia tuan-tuan. Kedua, ini beberapa contoh masalah orang perempuan istihadah. Semuanya ada hukumnya dan ia adalah perkara yang baik untuk kita ketahui. Sebab ada perempuan, ada wanita yang mengalami masalah darah keluar tak menentu. Jadi ini kita nak huraikan demi masalah dia. Mereka yang ada masalah tersebut ini ambil perhatian. Dan juga kepada mereka juga yang tak ada masalah pun ambil perhatian. Siapa tahu kalau anak-anak gadis kita pula ataupun keluarga kita ada masalah keluar darah ni tak berhenti atau macam mana, boleh kita berikan panduan. Muka surat 321, contoh kedua pula, gambaran istihadah yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah tu maknanya darah yang pertama kali keluar. Ini perempuan yang kali pertama darah keluar, maknanya baru datang haid ni. Maknanya baru nak balik lah ya. Dan tidak pernah keluar darah haid sebelumnya. Ini semua yang kita sebut ni darah orang perempuan yang first time keluar darah haid. Anak-anak dara lah, anak-anak gadis ya, first time datang haid. Ini kalau masalah timbul, ini dia punya huraian dia. Ghairu mumayyizah, ia adalah darah yang keluar hanya dengan satu sifat atau warna sahaja. Seperti warna merah saja atau warna hitam saja. Dan begitu juga jika kurang salah satu dari 4 syarat-syarat tamyiz. Jadi kita dah sebutkan. Kalau yang tadi yang awal, mumayyizah tu maknanya dapat membezakan. Ini darah hitam, ini darah haid. Ini darahnya merah, terang. Ini bukan haid, ini istihadah. Okey. Sekarang yang keluar pula untuk contoh kedua ni, anak dara kali pertama keluar darah haid, tapi keluar darahnya satu macam saja, satu warna saja. Kalau hitam-hitam lah, kalau sikit merah-merah lah. Dia tak ada dua warna yang berbeza. Ataupun mungkin dia tak mencukupi 4 syarat yang kita dah sebut tadi. Minimumnya darah haid 1 hari 1 malam. Tapi tak cukup syarat. Tak sampai 24 jam dah berhenti darah.
umpamanya. Jadi ini semua namanya termasuk dalam kategori kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah, iaitu perempuan kali pertama datang haid dan tak dapat membezakan. Hukumnya, masa haidnya adalah sehari semalam dan masa suci adalah 29 hari. Hal ini jika dia mengetahui permulaan keluarnya darah tersebut. Jadi kalau ustaz saya keluar darah ni saya pun tak tahu ni berapa lama ni, sebab dia satu macam je warna dia. Warna macam merah terang saja. Habis macam mana hukum saya ni haid? Haidnya 1 hari 1 malam, 24 jam. Selebih daripada 24 jam, 29 hari 1 bulan tu awak dalam istihadah. Maknanya suci lah. Istihadah tu, orang perempuan istihadah ni dia dalam suci. Dia wajib salat, wajib puasa, boleh dicampuri suami, semua tu diharuskan. Hal ini jika dia mengetahui, kalau dia tahulah bila start. Oh, saya datang darah kali pertama tu 1 Januari. Okey, 1 Januari kau punya darah tu darah haid. Lepas 2 Januari sampailah akhir Januari, semua tu darah istihadah. Masuk pula 1 Februari, kau punya darah haid. Kemudian 2 Januari sampai akhir bulan Februari, itu darah istihadah. Itu hukum dia. Ini kalau dia tak memenuhi 4 syarat yang kita dah sebutkan tadi. Dan jika dia tidak mengetahui, maka dia dihukumi mutahayyirah. Kalau dia tak tahu bila dia datang haid darah pertama tu, dia tak ingat pula. Pelupa dia, banyak makan belacan. Padahal muda lagi anak dara. Kau datang darah kali pertama pun kau tak ingat. Jadi yalah. Jadi ini namanya perempuan mutahayyirah. Mutahayyirah tu maknanya yang bingung. Jadi itu akan kita sebutkan dalam pelajaran kita juga, ya, insya-Allah. Yang ketiga, mu'taddah mumayyizah. Apa tu mu'taddah? Adalah seorang perempuan yang pernah mengeluarkan darah haid dan suci, dan dia dapat membezakan sifat-sifat darah. Ni perempuan dah biasalah. Dah biasa datang haid. Mungkin umur dia dah 20 tahun. Dia dah biasa datang haid. Kalau perempuan paling cepat datang haid umur 9 tahun. Kalau umur 10 tahun pun dah biasa dah datang haid tu. Jadi inilah dia punya masalah. Dan dia dapat membezakan antara darah haid dengan darah yang bukan haid. Macam mana darah yang haid? Macam kita sebut tadilah. Dia kenal, oh ni darah ni warna hitam ni. Ni darah haid ni. Ni warnanya darahnya warna merah. Ini bukan darah haid, ini darah istihadah. Dia dapat kenal. Jadi senanglah. Dihukum dengan apa yang dia kenal. Bila keluar darah warna hitam, ini darah haid. Stop risalat. Bila keluar warna darah merah, dah habis dah haid. Ini istihadah ni. Jadi macam tu. Hukumnya, dihukumi dengan tamyiz, warna yang kuat dari darah yang keluar. Dia hukum dia ikutnya warna darah lah. Walaupun berbeza dengan kebiasaan. Biasanya dia keluar darah 5 hari haid. Tapi kadang-kadang 6 hari. Kadang-kadang 4 hari. Tak apalah. Pokoknya dia menghukum diri dia sebagai haid mengikut warna darah yang dia sudah kenal. Contoh, seorang perempuan berkata, aku kedatangan darah haid selama 5 hari pada bulan pertama. Kemudian suci sampai akhir bulan. Kemudian datang darah lagi pada bulan yang kedua selama 25 hari. 25 hari pula bulan kedua. 10 hari warnanya hitam. Dan 15 hari warnanya merah. Maka hukum haidnya pada bulan kedua adalah 10 hari. Iaitu ikut warna darah. Jadi bulan keduanya datang keluar darah tu 25 hari. Wow, lamanya. Tapi yang warna hitam tu 10 hari aja. Jadi yang warna hitam 10 hari itu darah haid. Yang lebih tu 15 hari itu warna merah terang saja. Itu darah istihadah, darah penyakit. Jadi darah penyakit wajib dia solat, ya. Wajib dia puasa dan boleh bercampur dengan suami dia. Kerana tamyiz lebih kuat daripada kebiasaan. Jadi mengenal warna darah tu dari segi sandaran kita itu lebih kuat untuk kita membezakan hukum haid dengan tidak, daripada mengikut jadual.
Jadual saya bulan pertama 5 hari ustaz datang haid. Tapi bulan ni dah macam banyak sangat. Ini kenal tak warna darah haid? Kenal. Yang hitam-hitam tu, gelap tu. Itu darah haid saya tu. Itu berapa hari? 10 hari. Pegang yang itu. Ikut daripada hukum warna darah. Itu lebih baik, lebih kuat daripada kita ikut kebiasaan atau jadual kita. Itu dia tuan-tuan, ya. Yang keempat di muka surat 322. Ni bagus ni tuan pengarang kita bagi banyak contoh supaya clear, ya. Jadi siapa-siapa perempuan-perempuan yang ada masalah darah ni, perhatikan dalam perkara apa yang sedang kita baca ni. Ini very very useful. Mungkin kita tak kena tapi adik-beradik kita kena, mungkin anak-anak kita kena. Jadi ini semua merupakan ilmu yang manfaat. Sebab ni masalah ni nak semayang. Bila tak semayang kita duk sangka kita haid. Padahal tu bukan haid, itu darah istihadah. Habis tak semayang berdosa, haram. Jadi kita nak tahulah hukum kita wajib solat ke tak wajib solat. Jangan ambil ringan bab solat tuan-tuan, ya. Dosa besar. Baiklah, sekarang contoh yang keempat pula. Mu'tada ghairu mumayyizah zakira li'adatiha wa qadran wa waqtan. Tu bahasa Arabnya. Mu'tada ghairu mumayyizah zakiratun li'adatiha qadran wa waqtan. Baca bahasa Arab ni lagi sedap daripada kita baca Romanis. Romanis ni kadang kita pun tak tahu ke mana dia nak bawa. Tapi yang tahu bahasa Arab boleh bacalah bahasa Arab. Macam baca Quran jugalah, ya. Apa dia kata? Mu'tada ghairu mumayyizah. Perempuan yang sudah pernah keluar darah haid. Dan pernah suci, pernah haid, pernah suci. Dan darah yang keluar hanya dengan satu sifat atau satu warna. Jadi yang tadi kita dah kata dah pernah keluar darah haid tapi dia ada 2 macam warna. Jadi kita berpandu pada warna. Tapi ini pula dia pula dah biasa datang haid tapi dia punya warna sama saja, satu macam saja. Mungkin darahnya warna merah saja atau mungkin warna hitam saja. Jadi macam mana ni? Dan dia mengetahui akan kebiasaan. Dia tahulah dia punya kebiasaannya, jadual dia, aku haid biasa 6 hari aja. Jadi kalau dia tahu kebiasaannya, ukuran dan waktunya. Waktunya iaitu pada awal bulan. Ukurannya selama 6 hari umpamanya. Pada bulan-bulan sebelum datangnya darah istihadah. Sebab ni perempuan dah biasa datang darah haid. Umur berapa? Dah 20 tahun dah. Perempuan umur 15 tahun dah balik dah. Dah keluar darah haid dah. Jadi maknanya dia ada pengalaman. Tu dia tahulah. Dia punya jadual dia tu biasa pada awal bulan, kemudian pada biasanya 6 hari, 7 hari. Itulah dia punya kebiasaan. Itu namanya darah haid yang kebiasaan. Hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan ukuran dan waktunya. Dia balik pada ukuran waktunya lah. Dia lepas pada 6 hari yang dia biasa darah haid, kemudian keluar lagi darah. Ini darah istihadah ni. Sebab aku biasa 6 hari aja. Jadi kalau macam tu, yang lebih pada jadual dia, itu dikira sebagai istihadah. Ya, jadi dia ikut kepada dia punya jadual. Pasal dia memang sudah ada jadual. Itu perempuan yang dah biasalah. Itu namanya mu'tada, yang sudah biasa. Ya. Dan kebiasaan tersebut ditetapkan walaupun dia mengalami kejadian ini hanya sekali saja. Walaupun sekali saja. Dia datang haid dia. Tetapi dia sudah dah mengetahui bahawa lebih pada 6 hari ini, ini dah kira darah istihadah, ya. Umpamanya lah, ya. Contohnya, seorang perempuan berkata, aku kedatangan darah haid selama 7 hari pada bulan pertama. Kemudian darah datang lagi pada bulan kedua 17 hari. Dah lebih dah ni. Akan tapi aku tidak dapat membezakan. Tak dapat beza sebab dia warna sama saja. Merah pada awal bulan pun merah, sampai 17 hari pun merah. Dari contoh di atas dapat diketahui bahawa haidnya pada bulan yang kedua hanya 7 hari saja. Nampak tuan-tuan? Tapi ustaz dah cakap sepanjang-panjang haid tu 15 hari. Itu kalau kita tak dapat bezakan. Dan tak dapat jadual dia. Kalau sudah ada jadual, dah ada jadual, maknanya kita pegang pada jadual. Jadual kita biasa, timetable kita 6 hari. Kita punya uzur.
ini lebih ni. Maka yang lebih tu kira istihadah. Kalau tak keluar warnanya berbeza. Jadi kita kena ingat, dia ada warna berbeza dengan jadual. Mana lebih kuat pegangan kita? Pegangan kita lebih kuat ialah warna yang berbeza. Bulan pertama keluar 5 hari warna gelap. Bulan kedua keluar 10 hari warna gelap. Itu haid lah tu, sebab kita boleh kenal dia. Tapi kalau warna sama saja, merah saja. Bulan pertama 6 hari. Dah ada fix dah jadual dia. Kemudian masuk bulan kedua 17 hari. Ini dah terlebih. Jadi yang haid betul-betul bulan pertama berapa? 6 hari. Ini 6 hari je lah kau punya jadual. Jadi yang lebih tu bukan haid tapi istihadah. Bagus kita punya tuan pengarang kita ya, dia elaborate secara terperinci ya. Kalau tak pandai pun nasib lah ya. Tapi tak apalah, semua pandai insya-Allah. Allah ustaz pening lah juga ustaz. Tak apa, ini kita baca, kita go through, kita dah faham. Sebab tu nama fiqh dari segi bahasa Arab tu mana faham. Ya, sebab apa? Bila kita belajar fikih dia kena faham. Sebab bila kita belajar fikih kita dah faham, kita dah boleh sampaikan pada orang. Itu namanya fikih. Dari segi bahasa, fikih itu maknanya faham. Sebagai contoh, seorang perempuan berkata, aku kedatangan haid selama 7 hari pada bulan pertama. Kemudian darah datang lagi pada bulan kedua 17 hari, akan tapi aku tak dapat bezakan sifatnya. Dari contoh di atas dapat diketahui bahawa haidnya pada bulan kedua hanya 7 hari saja mengikut jadual. Jadualnya telah didapatkan pada bulan pertama dia lah. Mengikuti adat kebiasaan pada bulan pertama. Kerana dia tidak dapat membezakan sifat dan warna darah haid pada bulan yang kedua. Itulah dia ya. Itu dia tuan-tuan. Daripada beberapa contoh masalah istihadah. Kemudian masalah yang kelima, dia dan kemudian panjang lagi lah ya. Yang keenam, banyak lagi sampai ke-7 ya. Masya Allah. Kita berhenti sampai ke-5 sajalah. Mutahayyirah, wanita yang bingung ya, yang tak ingat dan tak dapat mengenal dia punya warna darah haid dia dan jadual dia. Allahu alam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita manfaatkan dan dapat juga kita menyampaikan. Kalau sekiranya kita pening-pening kepala, kita kena baca banyak Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antara kita nak terangkan hati kita ni, lepas sembahyang fardu, selawat 3 kali. Lepas tu pandangkan kepada hati kita. Baca 11 kali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri 11 kali. Kita pandang sampai baca 11 kali, selawat lagi 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita tiupkan kat hati kita. Insya-Allah terang hati. Ya, kalau kita baca Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan bukakan ikatan daripada lidahku, maknanya supaya aku bercakap fasih. Yafqahu qawli, supaya mereka faham apa yang aku cakap. Itu biasalah ustazah sebelum dia mengajar, sebelum bersyarah dia baca doa ini. Itu doa Nabi Musa AS. Jadi yafqahu tu maknanya supaya mereka faham. Yafqahu tu daripada perkataan fikih. Fikih tu maknanya faham, supaya mereka faham apa yang aku cakap. Itulah dia tuan-tuan ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita petang ini. Minta maaf banyak tadi ada kelewatan sedikit kerana ada urusan di luar. Dan dengan itu kita insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang mana sudah membuatkan infak untuk anak-anak fakir miskin dan juga untuk madrasah yang sedang kita bangunkan ya. Alhamdulillah kita sudah bangunkan lebih kurang, kita dah dapat 6 madrasah. Tapi semua sedang dibangunkan ya. Ada yang sudah hampir siap, ada yang sedang dibangunkan lagi ya. Tapi ada lagi permintaan, tapi kita KIV dulu sebab kita pun tunggu daripada para jemaah-jemaah yang nak berinfak. Jadi terima kasih banyak yang berinfak,
yang telah bersedekah dan menderma untuk bangun madrasah dan juga untuk orang fakir miskin. Mudah-mudahan semua itu menjadi ganjaran kita di sisi Allah Ta'ala. Dan dengan itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya minta maaf sama-sama dengan kita punya penghabisan kita ini. Marilah sama-sama kita membaca selawat Al-Mazmur Salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور
مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja para jemaah sekalian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.